أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pengajian muslimat Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya, Selangor Darul Ihsan. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid dan masuk kepada masih lagi pada pelajaran yang ke-8, iaitu huraian sifat iradah. Baik, kita tengok kitab kita, huraian sifat iradah. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumi fi daraini amin. Huraian sifat iradah. Masuk kudrah, masuk iradah, dia dah masuk kepada sifat ma'ani. InsyaAllah sampai bab kalam nanti kita akan terang satu-satu. Apa dia sifat makna sifat nafsiyah. Bila sebut 20 sifat yang wajib itu, ya, pembahagian dia ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dibahagikan lagi kepada 2, ya. Maknanya daripada 20 sifat itu pembahagian dia ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Masuk sifat kudrah dan masuk sifat ma'ani. Nanti kita akan beritahu insyaAllah satu persatu. Kemudian sifat ma'nawiyah, masuk je kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu semua tu akan masuk. Jadi kata pengarang, sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradah, iaitu berkehendak.
boleh diterjemahkan dengan maha berkehendak atau maha kehendak, juga boleh diterjemah mengikut tarik Syekh Padai di dalam kitab beliau Baquratul Amani dengan terjemahan pekehendak. Boleh buat catat situlah. Buku serat berapa? Cari pelajaran ke-8. Buku yang besar 11. Buku cetakan kecil 15. Sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradah, iaitu berkehendak atau maha berkehendak, atau diterjemah dengan pekehendak. Baik. Seterusnya disebutkan kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu yang berlaku atas makhluknya menurut kehendaknya, yakni iradahnya, dan dengan qada dan juga qadarnya. Jadi menentukan, pertama sifat wajib yang ke-8 iaitu wajib pada akal. Bila sebut kita wajib percaya, wajib pada syarak. Ingat tu. Dan 100% percaya. Bahawa Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu yang berlaku atas makhluknya. Menentukan sesuatu atas makhluknya, maknanya sesuatu yang mungkin. Menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan qada dan juga qadar. Memang ada perbezaan pendapat takrif qada dan juga qadar menurut Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma nak senang faham begini, qada dalam kitab kita pun dah sebut. Boleh rujuk kepada siapa yang ada kitab, boleh buka muka surat 46, buku kecil. Buku besar cuba cek muka surat berapa. Pelajaran yang ke-21. Jumpa. Kalau buku besar muka surat berapa? 38. Buku besar buku surat 38, pelajaran ke-21. Percayakan qada dan juga qadar. Buku kecil muka surat 46. Betul? Baik. Jadi disebut di sini, kata musannif, erti qada berlaku sesuatu perkara menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam azali. Maknanya nak faham mudah tu, ketetapan. Qadar pula disebut apa dia? Ketetapan Allah Ta'ala atas sesuatu perkara sebelum perkara itu berlaku, yakni perlaksanaan terhadap ketetapan. Bolehlah catat kat situ. Memang tak masuk lagi ni. Betul hari bulan mungkin tahun depan. Kita sebulan sekali, 2 bulan sekali, tak apalah, jalan je, yang penting jalan kan. Jadi macam mana tu? Tulis je kat situ, qada, ketetapan yang telah ditetapkan sejak azali. Qadar, perlaksanaan terhadap ketetapan. Hari ni nak mari pukul berapa, siapa yang datang, dah ditentukan sejak azali dah.
Cuma nak mai tu berapa orang, susunan meja, kerusi meja, nak parking dekat mana, begitu. Nak lalu jalan mana, hari ni rasa nak jalan kaki ke, nak naik motor ke, basikal elektrik ke, tak kisahlah. Telah pun ditetapkan, telah ditentukan. Pelaksanaan itu, buka gerai ni. Buka gerai. Tengok macam insya-Allah. Insya-Allah. Mana di sisi Allah dah tentu dah buka ke tak buka. Pelaksanaan tu kita tak tahu sat-sat lagi. Begitu. Samalah kita semua. Jadi semuanya di bawah apa tu? Di bawah iradah Allah Taala, kehendaknya dengan qada dan juga qadarnya. Cuma ada tambah sikit lagi. Kat bawah tu ada tulis dah sebenarnya, tapi kita letak kat perenggan yang pertama, kembali pada muka surat 15 ataupun muka surat berapalah ibu-ibu punya buku yang besar tu. 11, kembali balik ya. Jadi Allah menentukan segala sesuatu itu satu menurut kehendaknya dengan qada dan qadarnya. Tambahan lagi, dan mustahil atasnya terpaksa menentukan sesuatu. Tu tak ada kan? Bukan tak ada dekat perenggan yang bawah tu. Cuma buat tambah sikitlah pada perenggan nombor 1 tu. Tambah dekat mana ya? Selepas menurut kehendaknya dan dengan qada dan qadarnya. Tambah serta mustahil. Tambah sikit lagi. Serta mustahil atasnya Allah bersifat terpaksa. Bersifat terpaksa atau dipaksa dalam menentukan sesuatu. Tambahanlah di situ ya. Jadi mustahil atas Allah dipaksa atau terpaksa dalam menentukan sesuatu. Tu. Loudspeaker apa tu? Saya kalau nak ngelak ni saya pakai airplane mode. Kadang kita pun terlupa kan, tengah semayang sudah bergegau kita. Bergegau, telefon bergegau, jantung pun bergegau. Gitu tengah semayang. Okey faham satu perkara. Sebab kita wajib mengetahui dan beriman Allah Ta'ala itu berkehendak menentukan segala sesuatu terhadap makhluknya menurut iradahnya, qada dan qadarnya. Dan mustahil atas Allah, tadi kita tambah tadi, apa dia? Terpaksa atau dipaksa ya dalam melakukan segala sesuatu. Kita sambung kitab kita tengok. Apa yang dikehendaki oleh Allah tetap berlaku, dan apa yang tak dikehendakinya tidak akan berlaku. Ini maksud hadis. Ya, maksud hadis ya yang biasa kita dengar, buat catatan pada buku kitab ibu-ibu lah, iaitu riwayat Imam An-Nasai, Imam At-Tabarani, Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Dapat tak? Saya ulang. Riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam At-Tabarani, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Baihaqi. Apa hadisnya yang berbunyi? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma sya'a lam yakun. Apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, macam kat situ, apa yang dikehendaki oleh Allah tetap berlaku. Masya Allahu kana wa ma sya'a lam yakun.
Apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki pasti ataupun tetap akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tak kehendaki tidak akan berlaku, yakni tidak akan terjadi. Di situ. Hadis riwayat apa tadi kita sebut? Satu-satu apa dia? Sebutkan. Ya. Ya. Baik, dalam bab iradah ni tak cukup satu jam ni nak explain ni. Memang tak. Banyak perkara dan banyak orang salah faham dalam bab perkara ni. Bab ni iradah. Sebab itulah dia jadi bab kudrah iradah ni ada yang jadi Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah yang bercanggah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu saya sebutkan tadi, walaupun kita boleh baca jangankan sejam. Berapa minit? Seminit pun boleh habis ni. Sifat wajah lah, seminit. Seminit, 2 minit, 3 minit habis. Tapi dia perlu kepada huraian. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sifat iradah ni ada kaitannya dengan yang kita belajar dulu. Apa dia ibu-ibu? Yang kita belajar dulu. Kaitnya daripada wujud sampailah wahdaniyah, dan sifat iradah ni dia ada ta'alluq. Dia ada perbahasan juga tu. Tu. Dalam kitab ni, kitab pelajaran tauhid ini, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri dia tak bahas mengenai ta'alluq. Ibu-ibu pernah dengar? Ta'alluq ni apa? Tak apalah, sebab ni level pertama. Kita hurai yang asas dulu. InsyaAllah dia ada kesempatan yang lain, ataupun dalam huraian ini juga, dalam kitab ini ataupun dalam kitab yang seterusnya, insyaAllah akan kita bahaskan. Sebab nak kena tengok dulu. Kalau kita terus perbahasan, kadang-kadang minta maaf dengan bahasanya, yang mengajar pun silap juga dalam bab ta'alluq ni. Yang peliknya bila dah silap, ditegur, dia buat video lagi, buat kata dia betul. Sudah. Jadi biar, kalau kita tak pernah dengar lagi, kurang-kurang kita dapat yang asas-asas dahulu. Sebab dia agak rumit sedikit. Cuma bagi lalu, bagi pernah dengar. Boleh faham Bagi at least pernah dengar. Ni kait dia dengan apa, kait dengan apa, kait dengan apa. At least dalam 2-3 pertemuan mungkin perbahasan ni agak ke dalam sedikit. Kita terang yang asas-asas terlebih dahulu. Kembali. Jadi sifat iradah ni, sifat perkehendak Allah, maha berkehendak Allah Ta'ala ini, kita kena yakin, kita kena bersaksi, kita kena yakin bahawasanya yang pertama sekali ianya wujud. Kerana ulama kata kaitannya dengan sifat wujud Allah Ta'ala. Dia ada, sifat wujud ni ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas. Pernah kita buatkan dekat whiteboard kita, apa dia nafsiyah, apa dia ma'ani, apa nama salbiyah. Sifat nafsiyah tu pada zat, pada diri. Sebab tu wujud tu pada zat. Wujudnya Allah tu pada zat. Allah alamun li zatil wajibil wujudi. Allah satu zat yang wajib ada. Tu. Kita ni ada ke tak ada kita, mungkin saja. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Allah wajib ada. Gitu. Baik. Jadi kaitnya dengan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Sifat iradah ni wujud. Ada pada Allah Ta'ala, maha berkehendak. Sebab tu saya sebutkan, kalau salah faham dekat sini, nanti dipikir takdir boleh ubah ke? Boleh ubah ke? Ni perbahasannya agak rumit. Macam mana tentang doa, macam mana tentang usaha. Jadi ini satu perkara yang Puan Marliana tak boleh 1 jam ni saja.
minta maaf, sorry to say lah, kata kena perlahan kayuh. Sebab banyak orang terkandas kat sini. Banyak tu makna ramai, betul. Ustaz-ustazah pun kadang salah cakap. Ya, apatah lagi orang awam kalau tak faham. Kita pergi slow-slow lah, ya. Yang kedua, sifat iradah ini kaitnya dengan sifat Allah yang qidam, yakni ianya qadim, ianya sedia ada. Dia tak ada mula. Sebab semua sifat Allah Ta'ala itu tak ada mula, ya. Kerana Allah tu sifatnya apa? Ya, sedia ada, tak ada mula. Jadi semua sifat Allah Ta'ala itu adalah qadim, tak ada mula. Kait dengan sifat Allah qidam. Jadi itu kaitan yang pertama, kait dengan wujud. Kaitan yang kedua, kait dengan qidam. Boleh? Teruskan yang ketiga. Kaitan yang ketiga, bahawa sifat iradah ini ianya kekal. Ianya kekal, tak binasa. Nanti kita belajar tentang kaunuhu muridan. Nanti kita perasakan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Nanti kita pelik. Dah ada berkuasa, kenapa keadaan Allah Maha berkuasa? Di situlah yang disebut ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani ni, sifat ni benar-benar wujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrahnya, iradahnya. Kaunuhu ni apa dia? Sifat ma'nawiyah ni apa? Yang berlaziman. Bila sebut Allah Maha berkuasa, keadaan Allah Maha berkuasa. Bila sebut Allah Ta'ala Maha berkehendak, keadaan Allah Ta'ala Maha berkehendak. Makna keadaan Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha ilmu, dalam erti kata tak ada walau satu ketika, satu saat satu waktu yang Allah tidak berkuasa, yang Allah tidak berkehendak, yang Allah tidak ilmu, yang Allah tidak Maha mendengar. Itu yang dimaksudkan berlaziman nanti sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Tak apa, kita dengar dulu. Daripada tak pernah dengar langsung, at least kita pernah lalu benda ni, at least. Baik, seterusnya kaitan sifat iradah ni dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat iradah Allah ni tak sama dengan iradah makhluk ataupun makhluk penentuan ke pilihan ke, tak sama. Kerana apa? Kait dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu tak sama dengan segala sesuatu yang baharu. Kaitnya, nampak tak? Tujuan kita belajar yang dulu untuk kita faham yang sekarang. Tujuan kita belajar yang sekarang juga untuk kita faham yang akan datang. Bab kaunuhu qadiran nanti faham, ya. Kaunuhu muridan, sat-sat lagi kita akan belajar. Kita faham yang sekarang, kita kena faham hak dulu-dulu. Hak dulu kena faham, baru kita boleh faham yang sekarang. Pasal tu kita dah ulang. Hak sekarang ni kita belajar betul-betul untuk kita faham yang akan datang. Dia berpusing. Nampak? That's why benda ni memang kena selalu ulang-ulang lah. Jadi kaitan sifat iradah Allah Ta'ala ni, Maha berkehendak Allah Ta'ala ini, ya, tak sama dengan makhluk. Sebab Allah sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Seterusnya, yang kelima, sifat kehendak Allah Ta'ala ni, Maha berkehendak, sifat berkehendak Allah Ta'ala ni tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikannya. Sebab apa? Nanti kita nak belajarlah bab wahdaniyah. Tuhan ni esa, kan? Esa satu je. Sebelum kita pergi hak tu, kan, kita masuk hak kelima ni, iaitu Allah tak memerlukan hak lain untuk menjadikan sifat itu, yakni kehendak, kerana Allah, buat catatan, bersifat dengan
qiyamuhu binafsih. Faham? Ini yang kita dulu, yang kita mengaji dulu. Kaitannya Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apa maknanya dalam bahasa Melayu kita? Berdiri dengan sendirinya. Bukan berdiri itu berdiri, Kak. Berdiri dengan maksud tak berhajat kepada segala sesuatu. Itu maksud dia. Itu satu. Yang kedua, segala sesuatu berhajat kepada Allah. Tu. Nampak? Jadi sifat perkehendak Allah Ta'ala ini memang ada pada Allah Ta'ala. Wujud sedia ada, yang tak binasa, yang tak sama makhluk, dan tak perlu siapa-siapa ataupun hak lain untuk menjadikannya. Sememangnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala, dan ianya sifat ni. Dia ni memang tadi kita sebutlah, kalau sifat iradah tu memang ma'ani, ya. Yang keenam, iaitu sifat iradah ini tidak berbilang-bilang. Apa tu? Tidak berbilang-bilang, hanya tunggal, esa. Kerana apa, ibu-ibu? Kerana Allah sifatnya wahdaniyah. Tu sifat Allah Ta'ala wahdaniyah. Jadi itu 6 kaitan, tambah lagi yang ketujuh, buat catatan, berta'alluq dengan semua mumkinat. Ta'alluq dengan semua mumkinat. Kita dengar dulu, tak apa. Apakah kaitan dia ta'alluq tu? Baik, nanti kita pergi lebih lanjut lagi. Kita tengok dalam kitab kita, boleh perenggan yang kedua, boleh rojok kepada perenggan yang kedua. Jadi ada 7 semua. Nombor 1, kaitnya dengan wujud, kaitnya dengan qidam, kaitnya dengan baqa, kaitnya dengan mukhalafatuhu lil hawadith, kaitnya dengan qiyamuhu binafsih, kaitnya dengan wahdaniyah, kaitnya dengan ta'alluq. Tapi ta'alluq itu kait dengan semua mumkinat. Yang makhluk mumkinat ni apa, ibu-ibu? Ingat tak? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh? Tak apa, kita dengar dulu. At least ada catatan. Because bila saya sebutkan tadi ada catatan, nanti saya tanya boleh rujuk tak? Apa tu mungkin atau mumkinat, apa tu makhluk, apa tu ta'alluq, apa kaitannya dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah. Ibu-ibu dah catat paling tidak, baik. Kita tengok perenggan kedua, boleh, dalil akalnya. Siapa ingat makna dalil? Firman Allah Ta'ala. Siapa yang dah ikuti kelas kita ni daripada mula lagi, saya dah bagi tahu apa makna dalil. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Ya. Akal yang waras, yang boleh beza, yang baik. Baik, okey. Apa makna dalil? Kita pergi satu persatu macam akak ni cakap tadi. Apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Boleh faham? Tulis, ibu-ibu, jangan lupa. Macam mana akak tu boleh baca, dia tulis. Saya ulang, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Dapat, Sebab itu kalau kita mengaji ni, kalau ada puak yang bukan ahli sunnah wal jamaah, Wahabi ke, Syiah ke, plural ke, liberal ke, kan? Dia kata contoh, dia tuduh kita pengajian kita ni sifat 20 tak ada dalil, Nabi tak ajar, Nabi tak pernah sebut. Macam mana kita nak jawab? Cuba ingat. Kita nak jawab ni bukan kita nak debat dengan orang tunjuk kita terror dah. Cukup kita nak menjaga hati kita, pegangan kita, keyakinan kita. Macam mana Kak Su, ingat?
Macam mana nak jawab? Akak ingat? Macam mana kita nak jawab? Sebab tu bila kita ingat takrif dalil itu, sebab saya akan tanya soalan yang saya tanya ni, insya-Allah soalan saya tak ke laut lah. Tak ke laut ke, tak ke mana ke, insya-Allah. Sebab saya soalan itu saya dah bagi jawapan dia ke belakang sebelum tu. Contoh saya sebut apa tadi? Dalil, apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Saya bagi contoh yang lain untuk ibu-ibu lebih faham. Dan ibu-ibu nak jawab kena hati-hati jangan cakap ya tak terus. Fikir dulu. Saya nak tanyalah sebab Pak Wahabi kata kita ngaji sifat 20 ni tak ada dalil. Zaman Nabi tak ada contoh. Kita nak tanya, ilmu tajwid ni ada tak zaman Nabi? Ya tidak, fikir dulu. Ada. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Kak Su. Kak Mariana. Mesti ada. Dengar molek-molek. Tak payah tulis dulu, tengok sini dulu. Jawapan dia kena jawab satu-satu dulu. Macam Kak ni jawab tadi apa? Ada. Tu jawapan dia. Ada. Ada kemuka lah. Kemuka kan. Jadi jawapan dia ada, apa dia punya dalil ataupun bukti? Ada. Begini. Walaupun zaman Nabi SAW tak sebut ilmu tajwid tu secara spesifik, mad asli tu 2 harakat, idgham ma'al gunnah bila gunnah, ishmam ke iqlab ke, mad aril sukun ke, mad jaiz muttasil ke, mad jaiz munfasil, walau tak ada, tapi dah ada tak cara bacaan yang diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman apa dia? Warattilil Qur'ana tartilah. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ikut yang mana iqra'ul Quran kama unzila. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, bacalah Al-Quran sebagaimana ianya diturunkan. Baginda mendengar Sayyidina Jibril AS baca, kemudian Nabi baca di hadapan Sayyidina Jibril AS. Hak yang kita terima itu semua secara bersanad. Bacaan secara musyafahah kan. Ibu orang perempuan biasalah kalau mengaji, masya-Allah kan. Tapi tahu tak ilmu tajwid itu ada ke tidak? Jawapannya ada. Walau namanya tak disebut, walau namanya tiada, ilmu tu ada tak? Ilmu tu ada. Maksud ilmu tu ada mana isi kandungan ilmu tu ada tak? Ada. Kan tadi ayat Al-Quran yang kita sebut warattilil Qur'ana tartila. Hadis Nabi Nabi bersabda iqra'ul Quran kama unzila. Ada ke tidak? Ada. Begitulah ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu yang paling tinggi kedudukannya ini, iaitu ilmu tauhid. Yang namanya banyak Kak? Namanya banyak. Namanya banyak je. Ilmu tauhid pun dia, usuluddin pun dia, akidah pun dia, ilmu sifat pun dia, atau dikenali sifat 20 atau sifat 50, dikenali juga ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah, juga dikenali sebagai ilmu fiqhul akbar, juga dikenali sebagai ilmu kalam. Banyak tak nama? Banyak nama. Dia merujuk kepada satu. Satu lagi kaedah ulama menyimpulkan, banyaknya nama menunjukkan betapa besarnya kemuliaan. Boleh faham? Jangan confuse di situ. Jadi kalau ditanya kepada kita soalan lagi, bulan ni ada 2 kali insya-Allah, ni ganti saja. Kalau ditanya lagi kuliah akan datang, jangan tak datang pula. Senang je, saya akan tanya soalan semula je. Soalan yang sekarang ni saya tanya, kok panjang umur lah. Gitu. Saya kata ada tak zaman Nabi? Jawablah ada, pasal ada dengar. Boleh faham tapi kalau tanya ada, tu saya tak nak tu. Apa kena alasan-alasan dia. Kena dengarlah tadi tu. Maknanya walau zaman Nabi tak ada nama tu disebut ya Kak, tetapi ada tak isi kandungannya? Kat zaman Nabi dah sebut tak Allah tu wujud, Allah tu esa, Allah tu kuasa, Allah kehendak.
Ada. Bukan sejak zaman Nabi bukan sejak zaman Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman tok Nabi Adam lagi dah ada. Jadi orang yang menyanggah ni tak kuat dia punya hujah. Hujah dia tak kuat. Kita ni berhujah bukan kita nak tunjuk kita pandai, tidak. Untuk menegakkan kebenaran. Itu kita kena faham. Sebab ramai orang yang ikut akidah ahli yang bukan ahli sunnah wal jamaah lantaran kerana kejahilan. Ya, tu bahasa Arab jahil, kebodohan dalam agama. Tu je sebab dia. Baik. Seterusnya, dalil akalnya boleh ya? Kita masuk dalil apa makna, selesai ya? Akal apa makna? Sesuatu yang boleh beza antara yang baik dengan yang buruk. Imam Al-Haddad kata akal ini boleh beza yang mana baik. Hak yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Tu lebih halus ya, Imam Al-Haddad beritahu. Bila sebut dalil akal pula di-combine. Tadi kan dalil satu, akal satu, betul tak? Bila combine dalil akal maknanya apa? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras. Tu yang akak tulis tu. Itu one word, dalil akal. Kalau dalil one word tadi maknanya, akal one word itu maknanya. Kalau dalil akal yang akak tulis tadi tu, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang waras. Kita susun betul-betul ilmu kita ni kak, supaya orang kata bersistematik. Sebab tu kita pengajian kita apa, kita punya konsep ingat tak? Pengajian berkitab, bersanad, bersistem. Kalau yang dengar dekat online pun, kalau dia ada kitab, dia boleh dhabit. Sebab kita bagi catatan satu demi satu. Baik. Dalil apa? Akal apa? Dalil akal apa? Boleh faham ya? Ialah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, nescaya dia dipaksa. Ni satu benda yang menarik. Ibu-ibu perasan tak dalam kitab-kitab tauhid? Saya minta perhatian dulu sebelum menulis. Dengar dulu. Tak perhatian dulu. Penting. Ibu-ibu perasan tak dalam kitab-kitab tauhid sama ada dalil yang dikemukakan dalil akli sahaja, betul tak? Ataupun dalil nakli sahaja, Quran hadis. Ataupun digabung dua-dua sekali, akli dan juga nakli. Perasan tak? Dalam kitab kita ni akli sahaja. Kalau dalam kitab sifat 20, kalau tak salah saya, kitab Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya, ibu-ibu tengok sendirilah. Yang boleh baca Jawi boleh baca Jawi sambil-sambil muka surat 12 sampai 12 sampai 16. Tak ada belik-belik saja. Sebab saya nak bagi contoh direct. Just tengok saja. Nanti kurang balik ke depan. Ya. Muka surat 12 ke muka surat 16. Dia bagi dalil Al-Quran saja, betul tak? Kan? Tak ada dalil akli kan? Tapi ada setengah kitab Jawi ke, kitab-kitab Taurat diberi dalil akli sahaja. Yang ni diberi dalil nakli sahaja. Quran ataupun hadis sahaja. Boleh faham ya? Satu je lah, senang cerita. Dalam kitab kita ni walaupun ringkas dan nipis, diberi dua-dua, akli dan nakli. Boleh faham ya? Ni kita cuba nak highlightkan benda ni supaya kita faham. Boleh kan? Kita nak highlightkan benda ni sebab kalau lah nanti ibu-ibu beli ke kitab yang lain, kitab Jawi ke, Rumi ke, kitab Arab ke, English ke, ada saya pernah tengok ke dalam kitab English tentang sifat 20, 20 attributes of Allah, sifat Allah. Ada disebut, diberi dalil nakli saja, Al-Quran saja. Ada. Yang ni Al-Quran saja, betul tak? Dalam setengah kitab yang lain dalil akli saja. Dia tak masuk pun dalil Quran. Boleh faham? Dalam kitab kita disebut dua-dua tak? Disebut dua-dua tak ibu-ibu? Baik. Soalan.
Bila dia sebut dua-dua, dia dahulukan dalil akli dulu, betul tak? Nampak tak? Dalil akli, dalil akalnya ialah, lepas tu barulah dalil nakalnya ialah. Perasan tak? Agak-agak kenapa kat situ? Kenapa ulama susun macam tu, sedangkan bila kita belajar dalam apa namanya, agama kita, nombor satu adalah Al-Quran dan Sunnah lah. Pasal apa didahulukan ni dulu? Agak-agak ibu-ibu ada sebab ke tak ada sebab? Agak-agak je lah. Ada ke tak ada, juga jawab. Ada ke tak ada agak-agak? Mesti ada. Bukan agak-agak, mesti ada. Mesti ada sebab. Okey. Sementara belik-belik tu tengok kat kawan, tunjuk kat kawan-kawan, buat catatan. Dua sebab ni. Kenapa ulama tauhid buat dia punya tajuk lah dulu ya. Tajuk soalan lah kan. Soalan jawab kan. Soal al-jawab ya. Baik. Kenapa ulama tauhid mendahulukan dalil akli berbanding dalil nakli? Question mark lah. Macam tu. Soal lah. Boleh. Dah dapat tulis tu, bagi tahu saya. Then only I can continue. Dah cakap dah. Soalan dia, kenapakah ulama tauhid mendahulukan dalil akli daripada dalil nakli di dalam penulisan kitabnya? Tambahlah tak apa. Di dalam penulisan kitabnya. Saya ulang ya. Kenapakah ulama tauhid mendahulukan dalil akli berbanding dalil nakli di dalam penulisan kitabnya? Dapat ya? Okey, saya bagi jawapan dia. Kerana dua sebab. Kerana dua sebab. Dah dapat Satu, sebab yang pertama. Tu. Apabila berhadapan atau berhujah atau berdebat, saya ulang ya, apabila berhadapan atau berhujah atau berdebat atau berdakwah. Kenapa saya gunakan ayat-ayat perkataannya berbeza-beza? Boleh jadi different situation kan, betul tak? Berhadapan tu kadang kita confront saja. Betul. Kalau berdebat tu mana dia dah ada hujah dia, soalan dia, kita pun siap berdebat dan sebagainya. Bila kata berdakwah, kita nak ajak dia. Nampak tak? Different situation, tak sama. Baik. Saya ulang ya, apabila berhadapan atau berhujah atau berdebat ataupun berdakwah dengan non-Muslim ataupun non-believers, orang yang bukan Islam atau yang tak beriman, sambung, maka hujah akal lebih mudah diterima. Hujah akal lebih mudah diterima berbanding Al-Quran dan hadis. Boleh faham ya? Jadi dengan mereka ni, kalau kita kata, Lee, contoh, kawan saya banyaklah Lee. Jangan tanya Lee Chong Wei ke tak, Lee Chong Wei tak lah, kenal je macam tu. Katalah Lee, kita kata. Kawan saya nama Lee contoh. Kan? Kalau kita sebut, nak tahu dalil dia, Allah berfirman, dia tak mau dengar. Kan? Nabi bersabda, dia tak mau. Tapi kalau kita kemukakan hujah Tuhan ni kan dalam bab wahdaniyah, sekiranya ada lebih daripada satu, nescaya bertengkar-tengkaran, berperang-perangan, pasti hancur dunia ni, langit dan bumi. Tu. Tak payah susah lah. Kalau dalam satu masjid ada dua nazir, fikirkan bersama. Di situ. Porak-poranda tak? Satu surau ada dua pengerusi, habis. Kan? Itu baru surau, itu baru masjid, itu baru sekolah.
Asal sebut Masjid Suraj Ustaz, sebut sekolah lain lah, contoh sekolah lah, senang sekolah. Kalau satu sekolah tu ada 2 guru besar, universal lah sikit guru besar, kan? Guru besar ada 2, macam habis, kan? Apatah lagi alam ni? Kalau ada 2, memang tak ada, bukan kalau ada tak ada pun. Cuma nak bagi faham, akal kita yang Allah berikan ini boleh berfungsi. Mustahil ada kalau mereka kata ada 3. Kan, Christianity dia kata ada 3 in 1. Jadi apa yang disebut mustahil, pakai akal saja kita tahu benda tu tidak benar. Pasal apa? Pasti hancur binasa. Apatah lagi disebut di dalam Al-Quran. Buat catatan pada ibu-ibu yang mencatat, Allah berfirman pada surah Al-Ma'idah ayat 73. Ibu-ibu tolong catat ya, Al-Ma'idah 73. Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Al-Ma'idah 73. Catat, nanti cek balik ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Apa makna ayat ni kak? Iaitu sesungguhnya, surah apa tadi? Ayat bermaksud dengar. Baik, boleh catat pun tak apa, catat silakan. Sesungguhnya telah kafir sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan, saya ulang ya, boleh catat. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu Tuhan yang ketiga daripada 3. Saya ulang ya. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga daripada 3. Nampak tak? Sebab itu ya, kita mempertahankan daripada penggunaan kalimah Allah daripada digunakan oleh agama lain. Faham ke tidak ni ibu-ibu? Kerana yang mereka maksudkan itu adalah Salisu Salasah, Tuhan yang ketiga daripada 3. Sedangkan kita percaya, pegang juga, kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Esa. Nanti bila diguna kalimah Allah, nanti pening kepala. Kalau dia buat nanti ni masjid rumah Allah, dia buat tempat dia pun rumah Allah juga. Orang confused tak? Kita kata Allah berfirman, kita kata dalam Quran akan sebut Qul huwallahu ahad. Ibu-ibu cuba cek. Minta maaf ya, pengajian kita ni memang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Supaya apa dia? Kita tahu penggunaan kitab kita ni bukan sia-sia je. Cuba buka. Buku kecil muka surat 28. Buku kecil muka surat 28 ya ibu-ibu. Buku besar ibu-ibu tolong cek pada pelajaran ke-14. Pelajaran ke-14 buku surat berapa kak? 21 buku besar. Buku kecil 28. Ibu-ibu jumpa tak? Pergi belik sikit, iaitu cari Al-Injil. Jumpa tak Al-Injil? Jumpa ya? Saya bacakan ya. Al-Injil ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa di dalam bahasa Suryani. Nama Kak Suryani dari sini, Bu Suryani. Ia mengandungi pengajaran agama, dengar betul-betul ia mengandungi pengajaran agama yang benar sesuai dengan masa dan keadaan itu. Tengok ya, ini penting sekali. Cuba tengok ibu-ibu sama-sama dekat kitab Isinya, isi apa? Kitab Injil tu mengesakan Allah sebagai Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada tak dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas? Isi dia sama ya, isi dia, kandungan dia sama. Dalam bahasa Syriani tu sama, bahasa dia lah dalam Injil tu sama macam surah Al-Ikhlas. Tapi mereka cuba tengok kat bawah tu. Adapun Injil yang ada sekarang, selepas daripada itu disebut tentang kerasulan Rasulullah
Nabi Muhammad SAW, kenabian Nabi ada disebut tak dalam Injil? Ada, yang sebenar, Injil yang sebenar lah. Adapun Injil yang ada sekarang yang didakwa oleh orang-orang Nasrani sebagai kitab Allah, sebenarnya bukanlah diturunkan oleh Allah, bahkan hasil tulisan 4 orang pendeta yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Tengok ni penting ni. Mereka menulisnya selepas Nabi Isa diangkat ke langit kira-kira 200 tahun. Lama tak? Lama tak jarak dia? Dah diubah tu, telah diubah di tempered dah diubah suai. 200 tahun lepas Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi hak betul tak? Hak tak betul lah. Nampak? Jadi kita faham di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu apa dia? Yang nak kita sebutkan adalah ya, Allah Subhanahu wa taala itu ya sifatnya yang tadi kita sebutkan tadi ya, kaitannya dengan wahdaniyah. Kaitnya dengan wahdaniyah itu dalil akli. Nampak tak? Kalau kita sebut qala Allah taala law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, dia tak boleh terima. Tapi kalau dia fikir kan, sebab sama aja. Kalau berlaku kan law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, sekiranya ada tuhan-tuhan selain daripada Allah di langit dan juga di bumi, nescaya rosak binasalah kedua-duanya, langit dan bumi. Sama aja sebenarnya. Tapi sebab kita kemukakan dalil akal terlebih dahulu, dia boleh cerna tak? Dia boleh hadam tak dulu? Dia boleh hadam. Sebab kalau berlakulah ada dua, mesti berhentam-hentaman, berperang-perangan. Dunia hancur tak? Hancur. Tu yang pertama. Kemudian dalil akal yang kedua, contoh dalam bab wahdaniyah, iaitu apa dia? Sekiranya berlaku konsensus, kesepakatan bersama. Bila berlaku konsensus ataupun kesepakatan bersama, menunjukkan apa dia? Menunjukkan satu kelemahan juga. Kenapa kelemahan kak? Sebab bila dua-dua ada kuasa yang sama, kehendak yang sama, mustahil boleh menghasilkan satu makhluk yang sama. Boleh faham tak? Kalaupun dia konsensus ataupun sepakat bersama, pun menunjukkan kelemahan. Kenapa? Mesti kena ada dua orang, pihak ni dengan pihak ni bersepakat baru jadi satu keputusan, satu kesan. Menunjukkan kelemahan tak? Ya, sebab tidak ada kekuasaan mutlak. Mustahil Tuhan itu ya Puan Marliana, tidak ada kuasa mutlak, mustahil. Jadi akal kita dah boleh berfikir kak, Tuhan itu tak boleh lebih daripada satu. Itu menurut akal saja. Kita masuk pula ayat Al-Quran, baru kita masuk. Jadi poin yang pertama, faham tak tadi? Kerana bila berhadapan dengan mereka, bukan saja non-believers ataupun non-Muslim, di kalangan orang Islam itu sendiri kadang-kadang dia tak percaya kan. Jadi kita kemukakan dalil akal terlebih dahulu, biar dia hadam dulu. Sebab dia tak boleh hujah dah ni. Contoh, sebab saya pernah kan, kita kat masa kat Netherlands kan, yang orang mubalik Kristian tu, dah kita kata Tuhan itu, dia kata banyak bagus, kita kata tak bagus. Kalau Tuhan tu banyak, nescaya apa? Kan? Lepas tu dia kata, tapi kalau sepakat okey apa? Dia sebut benda tu. Memang directly dia sebut. Saya kata kalau sepakat bukan bermakna kuasa mutlak. Kerana Tuhan itu wajib berkuasa dengan kuasa mutlak. Kalau tidak, kalau konsensus, dia tidak berkuasa mutlak. Kena ada persetujuan hak lain baru dikata boleh jadi. So itu bukan Tuhan. Itu semuanya hanya sembahan semata-mata. Kerana Tuhan berkuasa dengan berkuasa yang mutlak. Tuhan itu berkehendak dengan kehendak yang mutlak. Lepas tu terus saya cakap ke dia, I think dia dah dengar ada semua hujah. Dia kata it's now for you to embrace Islam. Dia cakap, diam dia. Sebab dia tak ada hujah. Dia tak ada hujah. Bahkan setengah mubalik ni memang dia berpengetahuan luas dalam agama. Ayat Quran pun dia boleh petik, hadis pun dia boleh petik, kita pun tak boleh petik. Jadi kalau kita tak kuat, tak ada asas, goyang tak? Goyang. Kembali. Allahumma salli alaihi wasallam. Sikit lagi. Okey. Kenapa didahulukan dalil akal? Tadi kita sebut. Kerana apa tadi? Bila berhujah dengan non-Muslim, non-believers ataupun orang yang tak kuat pegangannya, kita boleh apa dia? Kita boleh bagi dia dulu dalil akal, bagi dia hadam. Yang kedua, buat catatan. Kerana, ini penting juga ni. Kerana dalil nakal, kerana dalil nakli perlu pada huraian ulama. Kerana dalil nakli
perlu pada huraian ulama. Dapat tak? Kerana dalil naqli perlu pada huraian ulama. Dapat tak dua poin ni? Okey, ibu-ibu yang ada kitab, okey, sebelum kita habis hari ni, cuba kita buka bab wahdaniyah balik. Boleh tak? Boleh tak kita buka bab wahdaniyah balik? Jumpa tak? Kalau buku kecil muka surat 14, buku besar cuba cek muka surat berapa? Belakang je daripada kudrah iradah tu. Belakang maknanya depan before lah. Muka surat 10. Ibu-ibu tengok tak ayat Al-Qurannya berbunyi lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, yang kita baca tadi kan? Apa maknanya kita tengok? Sekiranya ada tuhan-tuhan yang lain selain Allah di langit dan di bumi. Ibu-ibu perasan tak? Kalau kita tak ada asas, boleh tak diterjemah di tu makna bertempat? Kalau tak ada asas, saya maksudkan ibu-ibu alhamdulillah dah ada asas. Kan? Yang tak ada asas, boleh tak dia umpamakan di tu makna bertempat? Macam di mana? Awak tinggal di mana? Contoh. Tapi di sini disebabkan kita ni mengaji menurut acuan ahli sunnah wal jamaah, kita faham maksud di langit dan di bumi. Buat catatan, tolong catat. Dengan maksud penguasaan. Apa dia? Penguasaan di langit, penguasaan di bumi. Ada apa nama? Kolom kan? Ada kolom tak sebelum di tu? Ataupun di langit buat kurungan penguasaan. Di bumi penguasaan. Nampak tak? Beza tak penerangan kalau ada penerangan dengan tidak ada penerangan? Beza ke tidak? Sebab kalau kita faham di, tak faham, tak mengaji, dia akan kata tempat. Tuhan satu kat langit, satu kat bumi. Salah tu. Sedangkan maksud di langit dan di bumi maksud penguasaan Tuhan di langit dan penguasaan Tuhan di bumi. Makna tak ada hak yang satu di langit, satu di bumi. Satu yang berkuasa di langit, satu yang berkuasa di bumi. Dalam kitab Misbahul Munir dia ada sebut. Kalau ada satu hak langit berkuasa, satu lagi berkuasa dekat bumi, makna bukan mutlak kuasa dia juga, betul tak? Satu kat sana, satu kat sini. Sedangkan Allah Ta'ala tu apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai, yang mentadbir sekalian alam. Alam apa makna? Masiwallah, selain daripada Allah, termasuklah langit dan juga Ayuh, senang. Nampak tak? Bila ada penerangan ni lebih cerah tak dada kita? Lapang dada kita, cerah mata hati kita. Sebab apa? Sebab pemahaman yang benar. Kalau yang sempit tu, makin sempit dada kita, makin semak pemikiran kita. Boleh faham Baik. Apa dia? Surah apa? Apa dia? Ayat kursi. Ya, betul. Lagi satu contoh nak bagi faham. Boleh tak sikit lagi? Buka dalam muka surat 11, buku kecil. Buku besar mungkin muka surat 9 kot. Huraian sifat bakar. Boleh? Cuba buka, dah buka kata dah, saya akan huraikan sikit. Muka surat 11 buku kecil, muka 9 kot, ataupun 7, 8 macam tu lah. Tapi tengok ayat Quran yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jumpa tak? Okey, apa makna di situ? Setiap yang ada di bumi akan binasa dan kekal. Kalau terjemahan di situ wajhu, kalau terjemah direct jadi wajah. Perasan tak? Kalau terjemah direct jadi wajah. Tetapi maksud di sini bukan wajah, kerana Allah tu tak sama dengan makhluk. Diterjemahkan, dimaksudkan, diumpamakan, ditakwil dengan makna zat. Boleh faham Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhanmu, tak diterjemah dengan wajah. Boleh faham tak? Sebab nanti tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kekal zat Tuhanmu, bukan wajah Tuhanmu. Ayat itu kita pegang, tetapi maknanya serah bulat-bulat pada Allah. Kalau mazhab salaf yang sebenar, mazhab khalaf, takwil ayat tersebut dengan makna yang selayaknya bagi Allah. Nampak tak? Kalau ada Quran dengan hadis, perlu tak huraian ulama? Perlu ke tidak?
Perlu. Jadi kenapa didahulukan dalil akli dulu baru dalil nakli? Sebab yang pertama tadi kita sebut, sekiranya ya berhadapan dengan mereka yang non muslim, non believers atau yang tak kuat pegangannya, kita kemukakan dalil-dalil akli terlebih dahulu, bagi dia hadam terlebih dahulu. Nampak tak? Seterusnya dalil Al-Quran dan hadis perlu kepada huraian ulama supaya mendapat maksud yang sebenar. Kalau tidak, boleh jadi sesat tak? Boleh jadi kelaut tak? Ya, sebab itulah ulama bila tulis kitab tauhid dahulukan dalil akli dulu kak, baru dalil nakli aja. Begitulah. Saya rasa cukup setakat tu dulu untuk minggu ni. Kita masih tak habis perenggan yang kedua lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu, bab iradah ni tak boleh kita dapat dalam sejam saja. Hukum adatnya begitu. Masih ramai yang tak faham sebenarnya bab doa ni dan sebagainya, apakah hakikatnya. Yang satu je kita kena pegang, segala yang Allah telah tentukan telah pun ditetapkan, pasti berlaku. Kalaupun doa sekalipun secara kita nak faham pun termasuk dalam takdir kita sudah. Kerana kita kena faham, usaha ikhtiar doa hakikatnya tidak memberi bekas kerana telah pun Allah tentukan. Kita berdoa, kita berusaha sebab apa ya kak dan rakan yang lain-lain? Ya, kita berusaha dan berikhtiar kerana perintah Allah. Pegang ni betul-betul dulu. Keyword dia pegang dulu. Kenapa kita nega? Kenapa kita pergi kerja dan sebagainya? Kenapa kita datang ni jalan kaki ke, naik basikal ke, kereta ke? Usaha kerana Allah perintah. Kerana apa dia? Kerana Allah perintah. Sebab dalam Quran, buat catat sikit sebelum kita nak jumpa lagi 2 minggu lagi, kalau tidak sebulan sekali. Catat. Al-Qasas 77. Kerana apa dia? Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tulis je dulu, nanti kita hurai. Al-Qasas 77. Maksud dia, dan tuntutlah apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah untuk negara akhirat, dan janganlah kamu lupakan habuan kamu di dunia. Tak apa, tulis je dulu. Makna tak dapat nanti kita hurai balik. Yang penting Al-Qasas 77, buat catatan, ustaz tolong hurai balik semula. Kerana apa dia? Tu satu. Tetapi hakikat dia apa dia? Hakikat dia dalam Quran ada sebut fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Apa lagi? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendaki dan dia memilih. Contoh kita pun nak kesihatan yang baik, kita nak rumah yang selesa, kita nak pasangan yang terbaik untuk kita. Namun kita tak tahu apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Memang telah dia tentukan, namun kita berusaha dan berdoa atas apa dia? Atas dasar kita sebagai hamba yang menurut perintah. Yang paling penting kita berharap dan berdoa agar mudah-mudahan di sisi Allah, kita harap kita semua ni tergolong di dalam ahli syurga, mudah-mudahan di kalangan orang beriman. Kerana apa dia? Duduk kat dunia ni memang penat, penuh pancaroba, penuh dengan ujian. Kita nakkan, yang nakkan bahagia tu rehat kat dalam kubur lah, sekiranya kita ni mati dalam iman, amin ya rabbal alamin. Dan di syurga kelak. Dekat dunia memang tempat ujian, darul imtihan, negeri ujian. Maka banyak-banyaklah bersabar dengan ujian. Kita sambung lagi. Perenggan kedua tak habis lagi. Kita sambung. Nanti Ajah beritahukan saya Al-Qasas 77 tu kita hurai lebih lanjut. Sebab ada orang menyangka aku buat ni lah yang aku berjaya ni, pasal aku rajin lah, otak genius lah, aku pandai. Ada orang kata sampai dia boleh hina orang lain. Orang lain bawa kereta lain, kereta mewah juga, tapi dia hina. Dia kata kereta orang tu ibarat najis. Tak ada orang lagi mati. Saya tengok orang naik kereta McLaren ke, Bugatti ke, apa lagi, Lamborghini ke, tak pernah lagi saya tengok dia mati naik selain daripada van jenazah. Jangan lebih sangat. Yang kita risaukan tu, yang lebih sangat tu Melayu yang patut Islam, tapi lebih sangat dia punya
kesombongan dia. Puncanya apa? Lupa diri. Siapa yang beri adalah rezeki adalah Allah. Tapi kadang-kadang kita tengok kenapa dia cakap macam tu. Rezeki yang dia terima, dia main apa? Duit yang dia dapat, duit forex ke, duit trading ke, apa benda ke, sekian dimaklumkan. Biar kita dapat rezeki yang sedikit, tapi biar dia berkat. Jangan kita dapat rezeki yang haram, membawa kepada kemudaratan walaupun banyak sekalipun. Wallahu alam. Ada soalan? Faham belaka InsyaAllah ada. Ustaz, kalau hukum akal tu boleh kita kaitkan dengan pengetahuan sains. It's a different methodology different sikit. Sebab hukum akal ni terbahagi kepada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus kepada akal. InsyaAllah saya akan hurai pada kuliah akan datang. Tapi method dia a bit different lah. Nanti kita bagi huraian tu, InsyaAllah akan faham dengan apa yang pernah kita belajar, desain dan sebagainya. Saya bagi satu contoh. Ada haiwan yang kepalanya macam lembu, badan dia macam rimau, ekor dia macam gajah, tanduk dia macam ni. Orang kata tu mustahil pada akal. Tak, itu bukan mustahil pada akal. Kerana mustahil pada akal ni maksudnya akal tak boleh terima akan adanya. Contohnya, akal tak boleh terima akan adanya apa? Ada sekutu bagi Allah, ada lemah bagi Allah, tak berkehendak dipaksa bagi Allah. Itu akal kita tak boleh terima. Kalau wajib pada akal, akal kita tak boleh menerima akan ketiadaannya. Contoh wajib pada akal kita kata, sifat yang wajib bagi Allah ialah iradah. Wajib pada apa kak? Pada akal. Apa maknanya? Akal kita tak boleh terima Allah tu tak ada sifat kehendak tadi tu. Itu wajib pada akal. Harus pada akal, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Saya bagi satu contoh lah, senang. Gajah boleh panjat pokok tak Kak Su? Gajah boleh panjat pokok tak Kak? Kak tanya Kak. Gajah pasal apa tak boleh? Tak boleh dari sudut adat. Itu nama hukum adat. Tak boleh gajah nak panjat macam mana. Tapi kalau kartun, gajah boleh terbang pun ada. Kan? Dia punya apa tu? Dumbo. Itu lain, itu bukan panjat. Panjat dia mesti benda yang gitu. Dia kena betulkan juga kan, kata bahasa tu. Baik. Jadi kesimpulannya, tapi gajah tu boleh terbang ke, boleh apa? Menurut akal ni kita boleh fikir macam tu. Dia boleh tengyang-nyang tu, kartun dia boleh buat jadi macam tu. Tu dia kata kalau benda macam tak logik kan, orang sebut tak logik. Macam kartun lah. Memanglah kartun. Gajah pun boleh terbang. Tetapi adat kebiasaan, gajah jangankan terbang, panjat pokok pun tak boleh. Tapi yang tu disebut harus pada akal. Nanti kita akan perbahaskan lagi insya-Allah. 2 minggu akan datang, 27 hari bulan Jun, jemput datang, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita dengan izin Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menghadiri kuliah dan juga menonton online. Moga Allah berkati, rahmati, ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.